Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah dan segala salam dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak saya ucapkan beberapa pengurusi acara yang ada dalam pengurusi masjid pengurusi surau Al-Yakin, Tuan Imam, Barisan Jaga Kuasa Penggerak Akademi Surau, terusnya tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana diberikan izin dapat kita bersama-sama pada malam ini, walaupun dalam keadaan yang hujan lebat, kita berjaya menempatkan diri kita dalam majlis ilmu pada malam ini yang mana Nabi sebut, pada siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan menganugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Yang menurut hashtag di syurga balik-balik. Alhamdulillah. Alam ni tajuk yang dah diamanahkan adalah tajuk membina keluarga bahagia. Nak cerita, nak mengajar tidak, tapi ramai yang dah berkeluarga, masing-masing dah ada set rules and regulation, dah dalam keluarga masing-masing. Cuma kita mungkin mana yang baik boleh kita overhaul sikit-sikit, boleh kita tambah baik, mungkin kita boleh kacap-kacap sikit, mungkin menjadikan keluarga kita jadi lebih baik lagi. Sebab kita berada dalam dunia hari ini yang Nabi pun ajar kita, didiklah anak-anak kamu ikut namanya. Sebab pun Nabi sebut macam tu, sebab tak sama kan? Tapi basic dia sama, tapi menyesuaikan dengan keadaan semasa kita, keadaan kita. Dulu kita masa kecil, mungkin mak ayah kita sempat kita bantai dengan kelopah kelapa, bantai dengan apa dari itu elok. Kerana hari ini tombo sikit langsung balik di rumah. Cakap sikit dia berbagai kan? Dulu budak umur 4 tahun boleh membaca keluar muka depan surat khabar 4 tahun. Hari ini budak 2 tahun dah tahu password telefon mak. Jadi beza lah. Dulu TV beli 1, TV 2. Masa saya kecil tu dah masuk sekolah rendah, saya baru jumpa TV 3. Hari ini dah berlambat channel lah. Dulu TV pukul 5 start sampai 12 malam. Mula-mula sampai pukul 10, lepas tu sampai pukul 12. Hari ini TV 24 jam. Malahan orang dah tak tengok TV lah. Kadang orang tengok dekat gadget, dekat peranti yang ada. Jadi cabarannya berbeza-beza. Panjangkanlah peranti dikait, al-bantu pergi menyanyi. Sedangkan lidah lagi terhidup, bukan pula suami isteri. Bunga cempaka berseri-seri, melati lain di petik pohon. Asmara cinta menampik janji, pelangi rindu di lastik jauh. Salah dipakai sebiji kilang, jerami padi menumpuk kain. Hendak kawin dengan diri saya, mengharapkan cinta mekar selalu. Sutra kembayar pakaian asing, berseri-seri kerak dari pandang. Cinta karat kenangan bersanding, suami isteri mengharap saya. Cinta karat kenangan bersanding. Tambah karat cinta yang diingat masa dia tanding. Betul tak tahu indah dia dah. Meluhut lalang risau kerana ke bukit indah hutan direda. Hidup girang bergurau senda, tergigit tidak jangan amaran. Kelubi kerani beralih tulang, bekallah bingkai ke tanjung ser. Suami isteri berkasih sayang, kekal bahagia dunia. Berangan-angan tayak bercelak, selendang baguci tebal sulaman. Di tangan-tangan sayang kanan, sayang isteri tinggal ingat. Menggambarkan semua orang nak bahagia. Kalau
orang yang kahwin, aku kahwin dekat seminggu jadi tak ada tak ada orang kahwin paling tidak sebulan lah, at least semua nak kahwin, nak bahagia. Tapi bila tanya nak bahagia tu, aku bahagia. Kalau nak bahagia tu, nak bahagia tu tanya ambil soalan bahagia tu apa? Bahagia tu kalau bini pagi subuh sampai malam. Lepas beranak dia ada orang perempuan yang beranak tu tak bahagia, azab. Ada bahagia beranak dua anak dah konek dan lelaki sudah beranak. Saya cakap dengan isteri saya anak kita apa je kan dah lagi so kita ceramah begitu lah, ceramah tadi contohlah bahagia tu ada tak tengok anak 10 anak kau bahagia hidup kau tengok anak memang kan dia juga tengok anak memang kan dia tengok kepo 10 anak bersusun melampau anak tak baik dia faham tak melampau kata-kata lama di sini kan melampau ni tu nyanyi lah contohnya orang sedap kan jadi ramai betul lah anak-anak tak pasti rumah kosong bilik bawah satu mewah semua sofa cantik import daripada Itali kapet daripada Belgium bahagialah tak bahagia bergaduh bercerai-berai jadi bahagia ni bos kan jadi duit banyak duit kau banyak bahagia lebih tahu orang pun tenangan ada seorang ibu ni alhamdulillah akak dah beli dah rumah 5 biji dah dapat kumpul dah alhamdulillah selesai dah ada 5 biji rumah bagi anak akak sama satu anak 5 orang sama satu rumah juga Jodoh akak besok akak mati tak ada lagi gaduh siapa juga mati rumah jual rumah betul gaduh lagi dia tu yang kita tengok kan masalah apa dia ada satu tu pula tengok dekat dalam media sosial dalam TikTok dia tunjukkan ayah tengah duduk dengan cucu anak balik disepak ayah nangkuk ramai lah yang komen bahawa ajar untuk anak derhaka macam mana kan soalan yang patut ditanya siapa yang ajar anak kau ajar aku jadi semua tu persoalan membela kehidupan maksud membela membuat hingga terpilih sesuatu masuk keluarga satu kumpulan manusia dihubungkan melalui pertalian darah perkahwinan atau pengambilan anak dan sebagainya masuk bahagia secara ringkasnya adalah rasa keadaan yang merasa aman, rasa damai serta gembira itu bahagia. Ada yang cakap bahagia itu consist of 3 things. Ada 3 perkara. Pertama, ketenangan. Kedua, kebebasan. Dan 3, kegembiraan. Bahagia. Contoh kalau kita kata tenang, bahagia. Tak nampak bahagia. Kan? Tenang. Macam tadi semayang kan? Salju dengan kapet tabah nama salju lagi imam lah baca lagai ramah Malaysia mana senang betul kan? Macam lama kejauh imam bila kan? Mendayu-dayu imam bagi malam ni imam saja nak bawa mocah dulu yang belakang nak berbual adakah itu bahagia waktu semayang sampai tidur macam-macam sampai meninggal contoh kan itu bahagia dia tapi tak tentu kemudian bebas kebebasan itu juga satu bentuk kebahagiaan dapat kita keluar hari ini
Budak-budak lepas dia main bola, petang tak duduk rumah, bahagia tu. Nak tahu bebas ni bahagia tak bahagia? Tanyalah saudara kita di Palestin. Bahagia lah. Malam ni orang sedap dapat pakai sepak sambil di Palestin pagi orang rasa. Dan begitu juga kegembiraan, gembira itu bahagia. Dia dapat dia gembira. Ya. Jadi macam manakah kita nak mencari kebahagiaan? Tentulah pengikut jalan ini betul. Orang yang berkahwin, dalam bab kahwin ni nak bahagia ada 3 je cara katanya. Pertama, mesti ikut syariat Islam, tak ada cara lain. Sambutlah kaedah, mesti komunikasi betul. Mestilah macam ni kata profesor ni, hendaklah mempunyai kedudukan keuangan yang kukuh, hendaklah mempunyai satu hubungan baik, sopan santun, semua Islam ajar. Semua Islam ajar. Macam apa? Dalam Islam komplit. Contohlah tengok bab perundangan. Disebut beyond reasonable doubt. Standard penghukuman dalam kes-kes jenayah, kan? Kriminal punya standardnya beyond reasonable doubt, melampaui keraguan munasabah. Hukum Nabi dah ajar. Nabi ajar apa? Dalam bab menghukum orang, lebih baik kamu membebaskan orang yang bersalah daripada menuduh orang yang tak bersalah. Semua dalam beyond reasonable doubt tadi. Kemudian dia ajar. Ya. Nabi kalau pakai kasut, bila Nabi sampai dekat Nabi pakai sepatu Nabi itulah capal Nabi itu Nabi pakai. Kalau Nabi sampai ke rumah, Nabi sampai ke masjid, slipper Nabi itu capal Nabi itu Nabi akan susun letak menghadap keluar. Senang nak cabut. Tapi kita pula, slipper kau semua menghadap keluar. Macam jawabun, tak jawabun pula. Jawabun ke Nabi, siapa lagi hidup? Nabi lagi hidup. Nak tunjuk orang lain dah lama kaji sedap. Semua dah ada dalam Islam. Dah ada kita. Nabi dulu sahabat tanya, siapa jiran kita Rasulullah? Nabi kata, pekul kiri, pekul kanan, pekul depan, pekul belakang, pekul bawah. Sahabat kiri kanan faham, depan belakang faham, patih bawah, pemanung sahabat. Semua patih bawah terus semua. Nabi saya cuma kata, kamu ikut saja. Ukuran zaman kita baru jumpa maksiat, maaf-maaf. Yang tujuh apa? Islam dimulai kaum zaman. Ya. Nabi dah nyangka dah akan datang ke lautan maklumat. Dulu ada apa? Dulu kita baca hadis dulu kan. Barang siapa yang menjaga aib orang, maka Allah akan menjagakan. Allah akan menjaga aibnya. Barang siapa yang membuka aib orang lain, maka Allah akan membuka aibnya walaupun dia berada di dalam rumah. Mana pula? Untuk buka aib dia duduk dalam rumah kan? Ya. Mikir kan? Orang dulu kalau budak perempuan tu mengandung tak sengaja kan? Ketika orang besar perutnya tak tahu macam mana menjadi kan? Orang dulu tak suruh dekat kampung, suruh kat kampung jangan keluar rumah. Bertahun-tahun tak balik, bawa anak, bawa suami mungkin. Orang sekarang bersanding tu kan, tak ada lalu bawa puasa macam puasa ya. Tapi suruh pun dalam rumah sekarang Allah akan buka aib orangnya yang buka aib orang lain walaupun dia berada dalam rumahnya. Buku media sosial itu cerita jadi alhamdulillah. Tapi ada kebaikan juga media sosial. Saya duduk pada mamak hari pun mamak tu bukan nama saya. Ada ceramah dia pun tahu. Mamak ni berjaya pihak unit media surau Al-Yakin. Tak ada topik lain yang boleh meyakinkan orang datang kepada surau Al-Yakin. Dan tapi itulah berwujud masuk dalam keadaan itu. Lambat start ceramah dia nak manggil orang masuk dalam surau paling apa tu nak masuk.
Sebab sabdan, jangan sabdan di rumah Allah masuk adalah nak tengok Samsul Lebat tak sabdan. Mungkin tahun apa mungkin berapa tahun jumpa Samsul Lebat kan. Macam ni baru tahu. Kepada yang baru kali pertama datang ke surau ini, walaupun duduk di sini, saya ucapkan selamat datang. Baru tahu betapa lawa dan selesa di sembahyang di surau. Dan surau ini untuk teman semua ada buat solat Jumaat kalau yang tak tahu. Tu yang dibaik kadang-kadang tu yang kadang-kadang ada orang payah nak masuk tu takut kompresan dia datang tu. Kau pun datang. Sebab dia tak pernah datang. Tapi tak apa, ini rumah Allah, bukan rumah manusia. Tapi kita ajak manusia datang mungkin marah kasih Allah. Kebetulan tajuk malam ni membina keluarga bahagia. Dan cara kita nak bina tu tadi pertama ikut syariat. Kedua, kena faham nak bahagia ni. Tak ada pasangan yang kenal pasangan masing-masing, melainkan dia merupakan proses berterusan. Itu yang kadang-kadang nak 20-30 tahun kahwin kedua lagi ayat. Tak faham betul dunia tu. Bapak bagi. Yang perempuan kan mengadu sama. Aku nak jantan pun tak tahu. Berarti lebih baik macam mana? Sebab proses berterusan. Dan yang ketiga, dalam membentuk kebahagiaan, tidak ada pasangan yang suka dirinya dibanding-bandingkan dengan orang lain. Jangan berbanding. Itu basic dulu. Jadi kalau kita tengok ya, macam manakah hadis daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha memberitahu bahawa Nabi SAW bersabda, sebaik-baik kamu ialah orang yang baik terhadap keluarganya, dan aku adalah sebaik-baik orang terhadap keluarga. Nabi baik ngobrol. Contoh senyal kita nampak bagus waktu kita menginginkan suka tengok yang risau Nabi lebih baik. Baik betul dia didik anak-anak jadi risau Nabi lebih baik. Nampak budak tu kan, dia pimpin orang tua tu dia jalan, baik betul tak ada apa-apa, jadi risau. Nabi lebih baik. Nabi bukan hanya baik, tapi Nabi baik terhadap orang yang tak baik terhadap Nabi. Level itu memang tak sama kan? Memang tak sama lah. Tapi juga pun tak sama. Tapi kita berusaha dan jadi baik. Ya. Cara mencari bahagia menurut Quran dan Sunnah, pertama beriman dan beramal soleh. Beriman pada orang yang tidak baca surah, pada artis dan surah. Kalau betul pakai tuduh itu wajib. Kenapa tak masuk dalam Islam? Kita tanya soalan. Kalau pakai tuduh itu wajib, bentuk aurat wajib, kenapa tak masuk dalam hukum Islam? Bantu Allah tanya soalan biasa. Abang jawab apa? Aku tak tahu kepada kau. Saya cakap, abang lagi. Anda ada saya kata saya tak pandai abang. Tapi kalau saya lah, banyak lagi benda wajib tapi tak masuk dalam Islam. Berbaik jemaah wajib tak masuk dalam Islam. Amal ma'ruf nahi munkar wajib pun tak masuk dalam Islam. Kemudian dia punya cekadar ada yang nak masuk dalam Islam tu kenapa? Adakah kalau tak masuk dalam Islam kenapa? Saya tak tahu lah mana tapi mana. Tanya dia balik. Jangan baca rukun Islam, baca rukun iman. Saya tak ada Allah, saya tak ke Rasul, saya tak kitab. Kalau percaya boleh lah. Jangan suruh. Untuk kenapa kau tak betul lagi? Kenapa kau tak betul ayat ni? Apa sebab? Boleh nampak petunjuk. Ya, kita tahu lah. Tak cukup lagi ke Quran tu. Tak cukup ke Quran nak jadi sebagai petunjuk.
Tapi orang kita ni dia paling sikit maksud petunjuk tu dia kata belum sampai seru. Belum sampai seru tu maksudnya accident terbalik kereta tu dia selamat. Aku sebut apa ya? Salah itu petunjuk tu kau mati tu. Jangan. Ya. Tapi tak nak tadi. Wow dari poti bertontung. Bayangkan bertontung poti itu kodoh ke area pantul ke kita tengah tengok drama petunjuk melastik ke hatimu. Contoh yang drama apa dia tak lakukan apa tunjuk drama ni. Cik, kalau tak tahu lah, saya tak tahu siapa semua. Baguslah. Tapi bayangkan kalau penuh masa tujuh, aku saya kata tu paling hebat dalam Malaysia ni orang Melayu paling hebat. Paling hebat. Dulu macam saya kata tu, dulu pukul 6 kalau nak tengok drama bersambung, dulu pukul 6 drama Cina. Saya ingat masa kecil tu, Coyon 4 cerita perempuan. Lohan, long, lau. Coyon 4. Jarinya potong-potong. Bergantung bisa kan? Pukul 6 sampai 7. Pukul 7 habis. Sebab apa? Tak berani dia pasal drama Cina pukul 7 sebab dia tahu orang lain saya. Tiba-tiba zaman kita ni, yang sekarang ni, drama Melayu tengah break sedikit. Dah banyak kali saya sebut lagi. Tak tahu lah. Ya, ini jawab nak. Tujuan tu, macam mana kita ni beramal soleh. Ya, beriman dan beramal soleh. Beriman percaya pada Allah dan Rasul. Kita datang, kita sembahyang. Kenapa sembahyang? Sebab ingatkan Nabi. Kenapa tak? Apa ingatkan Nabi sembahyang? Nabi sembahyang. Dan Nabi pernah bercerita-cerita. Nabi kata apa? Kalau ikutkan hati aku, ikut hati, tapi Nabi tak buat. Ikutkan hati aku, nak sahaja aku bakar rumah orang yang tak pergi solat jemaah. Tapi Nabi tak buat. Kalau Nabi buat jadi sunnah. Dan tak ada kerja lain yang imam pergi bakar orang satu rumah bakar. Dan imam ambil sampai ada rumah imam nak orang bakar. Betul tak? Tapi maknanya Nabi bagi penegasan kepentingan kita solat jemaah. Tengok tadi, kita Fatihah tu berapa ramai yang menggayau Fatihah. Tapi kita diselamatkan dengan sembahyang jemaah ni, imam baca properly, neatly, according to the tajwid. Malam pun tak cakap putih. Ya. Kita tinggal amin. Kita baca Fatihah sendiri, sesuanya tak lah kan. Fatihah pun tak potong. Habis kan, imam hari ni ambil surah pendek-pendek. Semua dah berdoa dah. Ini imam duduk ni mau panjang surah baca malam ni. Oh Alhamdulillah. Dia baca surah duha di malam hari. Malam ni. Sebab ringkas. Sebab dia dah hampir dirasuk penceramah dan standby. Tadi minit sekejap kan? Tahu ke? Aku sebelum nasyarakat doa tahu. Nampak? Macam tu lah. Dia perasan, dia sesuaikan diri dengan keadaan. Lepas tu dia tengok orang belakang ramai orang lama ke orang muda. Kalau orang lama, lain surah dia baca. Sebab orang lama boleh baca surah panjang-panjang. Sebab apa? Sebab dia sabar. Budak muda kalau nampak ramai baca surah panjang, itulah dia datang. Agak macam tu juga. Kan? Betul lah. Ya. Tapi sini tak. Sini memang semua orang minta tolong baca banyak-banyak. Saya dengar macam tu lah. Siapa surat boleh mengisi surah. Jadi makna kata kita sesuaikan diri. Tengok tadi kan. Kalau kita beramal soleh, beriman dan beramal soleh,
Siapa yang beramal saleh, baik laki-laki atau perempuan dalam keadaan dia beriman, maka kami akan memberikan kepada kehidupan yang baik dan kami akan membalas mereka dengan pahala lebih baik daripada apa yang mereka amalkan. Surah An-Nahl ayat yang ke-10. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa sekelompok ulama mentafsirkan bahawa kehidupan yang baik dalam ayat ini adalah rezeki yang halal dan baik. Sayyidina Ali pun mentafsirkan dengan sifat qanaah, merasa cukup. Dan begitu juga Sayyidina Ali bin Abi Talhah dari Ibnu Abbas mereka bahawa kehidupan baik itu adalah kebahagiaan. Jadi beriman dan beramal saleh. Beriman, tak ada lah kan. Semalam boleh ada pula orang melamar girlfriend dalam konsert Coldplay. Yang reunion umpama menangis betul menangis tak sanggup macam tak ada orang ayah banyak rekod tak tahu lah heran boleh juga macam tu siapa ngajak macam tu. Orang kalau kau nak nikah dengan budak tu, mak bapak budak, mak bapak lelaki ni boleh jumpa mak ayah perempuan ni, hantar wakil Madinah, mengisi, tanya dulu awak tu cincin tanya, cincin tunang pada pulang tak boleh cincin tanya, maka tak available berapa balik itu lah untuk concern record untuk sama cincin ni dah tombol tak boleh jalan kan betul. Tapi bukan ke Malaysia, hanya konsep kopi ke Zimbabwe. Tak boleh bertunang kali ini orang bertunang dengan kolik kan? Bertunang dengan jantan atau kolik tak malu. Orang kalau bertunang, jantan bertumbuh kalau betul nak tunjuk jalan atau rumah kau kata dia dah keseberang atau rumahnya tunggu ini, dia duduk kepada karim lah tunggu pada yang tahu tak kisahlah duduk dari depan, jangan pergi biar wakil dia pergi ini, bertambah bersandar tak punya jalan ambil kapak dah sikit dah tunang dah kapak dah sama dengan dua-dua iya kan hari ni saya bagi tak ada lagi dah kena jago lelaki tak perlu baik tu omang orang dia baik dah entah betul banyak baru balik kan banyak baru balik beriman dan beramal soleh. Sebab saya bentangkan paper cabaran pernikahan hari ini, cabaran rumah tangga pada abad ini. Saya bentang paper dekat Tanjung Puja Rural Resort Setiawan. 3 cabaran sebelum kahwin. Pertama, tak mampu. Tak mampu masalah. Tak mampu tu tak ada duit. Tak mampu nak buat duit, tak mampu nak nikah, tak mampu nak bodoh nak ada orang. Tetapi disebabkan keyakinan keluarga mungkin orang beryakin tak apalah dia kahwin seorang rezeki kahwin tak ada salah. Tapi ada jenis keluarga mampu tak mampu tu tak nak tahu komiti siapkan hantaran dan 10,000 sebab tak boleh sebut satu dulu kan kasus sekolah ya belah sebut sepasang orang bahasa sebut baik tak tahu dah sebut satu kan subang sekolah ya kasus sekolah ya dengan 2 bulan kan sebab sepasang ya sebab berdiri lah apa sebab baring sebab lubang batal kan tapi tak mampu satu hal kalau yang macam tadi keluarga dia redha tak apalah tak payah apa senangkan Quran pun memadai yang penting jaga kamu
Tetapi ada pula yang tak mampu dimanfaatkan dengan personal loan. Personal loan ni tak perlu, tapi masalah personal loan dengan interest. Dengan duit dengan interest ni buat mas kahwin, buat hantaran. Salam dengan mas kahwinnya RM300 tunai, RM300 tunai campur interest. Benihnya nak bina orang ada tahu. Betul tak? Kemudian kedua, tak layak. Macam mana tak layak? Bangang segala-gala. Ilmu agama tak belajar apa, tapi nak kahwin. Kadang-kadang ada orang perempuan dia memang selera dia tak nak orang Melayu. Dia tak nak muka macam kita ni, hidup macam ni, tak nak dia. Dia nak yang berkilau. Dia nak yang dia apa kutu-kutu. Metalik kawan. Dia nak yang macam tu. Ya. Saya pesan kepada semua, kalau betul lah yang nak kahwin dengan pasangan yang berlainan budaya bangsa ni, satu je pesan. Banyak yang kita jumpa kan, cakap kalau boleh. Sebab kita budak sekarang ni lagi larang mandi duit. Cakap dia kalau pernah kahwin dengan budak macamnya. Kau cakap dengan dia, abah bagi masuk 6 bulan, suruh dia belajar agama. Kau kahwin abah tak rahal pun, tapi suruh dia belajar agama. Sebab kita tak nak dia masuk Islam semata-mata nak kahwin. Banyak yang berlaku bila dah kahwin berlaku masalah banyak. Kenapa you tak solat? You dia suruh saya masuk Islam. Sekarang dia suruh saya sembahyang pula. Saya hanya melakukan seperti watak supaya mudah dipahami. Kesian betul dia luar, tak masuk lah, tak boleh lagi dah. Tak boleh. Hari ini ramai waktu, saya ingat 2,000 tak buat. Lempah berdoa. Itu ada kursi tu, kursi ke berdiri tu. Sudah, ada kursi tu. Okey, baiklah. Dan ini orang tu tinggi mana lah nampak berdiri dia tu. Tuan anak jauh jangan berbagai cerita. Macam itulah. Dia tak ada ilmu. Tidak tahu mandi hadas. Macam mana? Kan? Kalau kata waktu saya forum, saya tengok forum saya dengan yang tazkirah malam Jumaat lah, saya dengan Dr. Nik Syaridah kan. Ingat tak Dr. Nik Syaridah kata apa? Orang panas barat pun tak layak kahwin. Jangan tak boleh jumpa dari dalam keturunan Panglima. Semua nak ditampar. Kau jangan, dia orang kau ni kawal dulu perasaan Allah itu. Dan yang ketiga, ikhtilat. Masalah orang tengok, ikhtilat tak ada. Yang bertunang, satu bertunang tapi dah bebas bergaul macam dah kahwin. Tetapi ini termasuk juga ikhtilat dia bertunang tapi lelaki dan perempuan ni masing-masing tak jaga hubungan. Batas hubungan tak jaga. Perempuan ni dah macam-macam dah dengan lelaki lain, yang lelaki dah macam-macam perempuan lain. Bila kahwin, bocor. Lepas 2 tahun, bocor maklumat. Dapat tahu dunia tak persebaran dasar yang terbuka. Dapat tahu lelaki ni nampak banyak ada gambar. Jumpa pula gambar yang perempuan ni. Jumpa handphone, jumpa mesej nama perempuan ni. Macam-macam. Akhirnya, salah. Hari ini, satu pasangan bercerai setiap 13 minit. Satu pasangan bercerai setiap 13 minit. Statistik. Tahun lepas rekod hari ini kahwin, esok cerai. Yang terbaru dalam majlis yang sama, ketika pengantin lelaki nak baca lafaz taklid tu, terdengar keluarga perempuan menjerit,
Rata-rata cukup 1,000. Dia cerai dan talak 3 dapat semua orang majlis sama. Jadi kalau siapa nak pecahkan rekod tu, lompatkan nikah coba dulu. Kalau nak pecah rekod lah, bayar nak beli tahu dahsyat tak dahsyat. Macam mana boleh main-main dia tu? Haram hukumnya kalau bercerai, dengar saya cakap, agak haram hukumnya pada siapa yang bercerai tanpa sebab-sebab yang syar'i. Nak bercerai, kami tak seramai. Tak ada dalam Islam, tak ada. Tak ada. Baca balik tengok sijil nikah tu, apa dia sebab-sebab kekal dia. Ya, meninggalkan beberapa bulan berturut-turut, tak memberi nafkah, mendatangkan kecederaan pada tubuh badannya. Kan, apa lagi? Antaranya lah. Misalnya, anda tak boleh nak tengok apa dia. Itu tak ada. Kerana orang perempuan ingat, siapa orang perempuan isteri yang memohon cerai, minta cerai tanpa sebab yang syar'i, ibu minta tak boleh. Dan kalau minta juga, tak boleh sebab ada lelaki lain yang suka. Contoh, haram baginya bau syurga. Bau pun tak boleh masuk rukuannya. Akhirat nanti bau syurga, bau berapa tahun? 500 tahun perjalanan dah ke bau. Bau akan sah. Macam mana dah masuk? Dah bau betul. Itu sebab jangan pertikai dalam Islam kuasa talak itu diberikan oleh suami. Kalau bagi dia orang perempuan, tak berapa kali sehari pun tak tahu kalau lagi ada. Ceraikan dia. Tak kira. Kau tahu, ini sakit dia. Ceraikan dia lagi. Nampak boleh bagi tak? Ceraikan dia. Tak puas hati. Ceraikan dia. Pukul 6.5 sampai suruh ayat ni pakai sabta. Faham lagi 3 kali ini bahagian 3 kali dapat seorang pun 7, seorang pun 5. Kalau macam buat pun tak ada ni. Apa lagi siap-siap lah. Bawa bincang, fikir anak-anak. Ada satu kampung tu saya siapa ke sekolah. Masa tu tajuk dia dilema ombak rindu. Kampung tu tak bersama mana tau. Dalam kampung tu ada satu sekolah. Dekat sekolah tu 1 tahun 1 kelas. Maksudnya darjah 1 1 kelas, darjah 2 1 kelas, darjah 3 1 kelas. Bayangkan dalam kampung tu, dalam sekolah ni, mak ayah masing-masing bercerai-berai. Masalah dah lah bercerai. Ayah nak kahwin lain, mak nak kahwin lain. Duduk kampung yang sama. Bila anak balik sekolah, pergi mak kembali mana nak? Pergi mana? Tak tahu pun. Makcik pun tak suka keluar, pergi balik mana tu? Sudah budak itu tak suruh masjid. Kerana bercerai ni marah-marah, perempuan juga sabar sikit fikir anak. Ayah sikit. Jangan boleh makan lagi. Semua lelaki jahat. Tak ada waktu lelaki yang elok dah. Sabar. Perempuan senang masuk syurga. Sabar banyak. Bila lelaki cakap sabar, fikir anak. Oh, mesti awak buat pandai tak fikir anak pun. Dia nak bagi. Aduh, yang jahat kau itu lelaki sudah jelas. Abang tu dia abang tu orang hijau. Jadi mana kata kita tengok dalam kehidupan kita ni, kita nak beriman dan beramal soleh. Jadi terapkan nilai-nilai agama dari syariat, dari
bawa anak-anak tua datang surau. Kau betul. Jadi siapa yang tolong kawal anak masing-masing ya, tolong kawal pastikan anak-anak ni siapa kawal. Ini anak-anak semua terkawal. Dan bawa yang ayah ni bawa menengok anak-anak. Anak berpakai tadi ke rumah dah cakap. Ayah tengah semayang budak tu malam cik depan ni. Cik. Ayah bersiap terus siap. Dan dia tengok budak-budak memang macam tu. Sebab kena pandai, kita kena pandai jaga budak. Itu sebab kadang bila orang tua tengah semayang, budak-budak kita boleh lagi. Ada seorang pakcik ni, dia semayang ikut masuk-masuk. Masuk-masuk macam mana? Sesi ikut-ikut semayang. Pakcik ni lebih semayang, dapat malu. Sebab dia tolong kawan budak ni untuk orang lain semayang. Loh, macam tu bilang, ini boleh balik tak? Pernah lah semayang, dapat balik tak tahu. Budak-budak tu lari-lari. Kau ni nak beli lagi ke balik? Dia cakap macam tu. Balik budak, sampai tua budak tu tak tahu. Sebab cara kan betul. Namun pun budak lain kalau orang yang besar-besar macam ni halo tadi tiba-tiba dah tu bangku tak pandai kan. Itu yang saya ajar tu kalau ayah tak semai Allah anak tu panggil macam ni ayah mai bila tu ayah tu nak semayang nak sampai tu sudah berdua dah semayang dia jauh semayang dia jauh tadi anak perlahan ikut ayah tapi ayah pun ada anak mama sedap mama ya sebab dia budak lagi lain kalau ayah tengah semayang mama apa dia itu patut lupa dia pulang patut bantu dia berenai saja orang cukup kan saja orang cukup tengok hati kuat yang kedua nak mencari bahagia banyak mengingati Allah dengan berzikir akan dapat kelapangan dan ketenangan sekaligus. Dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-28 ketahuilah dengan mengingati Allah maka hatinya akan tenang. Sebabnya maka Allah walamal akhir wa Allah kasih. Nak keramat Allah, nak keramat akhirat, maka ingatlah Allah banyak-banyak. Sebab itu majlis ilmu, majlis ilmu nak ingat Allah dan Rasul banyak-banyak. Dan kalau tidak tu, itu sebab kita kadang tu heran ada orang marah. Ada orang cakap tak buat tahlil itu untuk hidup je. Masa hidup lah, orang nak hidup hidup masalah tu dia ni. Apa orang aduh iman kana Allah wa yawmal akhir wa Allah kathir azab yang kita tahu kalau nak rahmat Allah nakkan hari akhirat maka ingat Allah banyak wa zakarullah kathir dalam kedua tahlil dua pahala yang paling besar sekali pertama zikir yang kedua makan zikir kalau harap sampai lain belum tentu kita buat banyak betul. Jadi tahlil itu kita buat macam-macam. Betul nak belajar tahlil panjang tentang persoalan. Tak ada pendek-pendek cuma tahlil itu buat banyak. Maka Allah Rabbi bina mikul kita wa'afina bina Rabbi bina mikul kita wa'afina bina ya Allah ini salimna wal muslimin ya Rahman ya Rahim ya Rahman ya Rahim ya Latif ya Latif ya Latif wajib Allah berfirman Muhammad la ilaha illallah dan hati kita itu pun sejujurnya itu kan ada tak boleh berkata sebab menyusahkan rumah tak boleh rumah kan ada kalau rumah tak mampu berapa banyak yang minta tolong semua orang
Buat kat surau tu, boleh. Berarti nama dia, insyaAllah kita buat kan. Okey. Jangan nama. Kau tak buat jangan. Kau beritahu orang lain tu. Yang buat ahli itu semua neraka. Masa tak mereka. Malam ni semua syabat, baca Yasin 3 kali. Boleh. Nabi suruh hidup ke malam ni semua syabat. Itu dengan amal ibadah. Kalau kita nak baca Yasin, boleh tak? Boleh. Nak baca Yasin 3 kali, baca doa. Boleh. Yang tak boleh, mewajibkan yang itu tak boleh. Nak baca Yasin boleh. Baca Fatihah boleh. Baca satu Quran boleh. Apa nak baca 3 kali Yasin sekali boleh. Yasin Sallallahu-Alaihi boleh. Itu berarti lebih orang bapak menayang pahala pula. Nah, tentu Nabi tahu hidup kita ni boleh, cuma jangan sampai mewajibkan. Nak buat tahlil malam ni. Malam Sabtu awak tak nak buat malam ni. Boleh. Mesti 3 kali dia. Mana pula itu jadi masalah hati orang itu. Dia mewajibkan benda tu. Boleh. Itu ya. Dan kita zikir banyak. Sebab kalau dia duduk rumah sendiri pun belum tentu dia juga banyak tu. Kecuali orang sedang ya. Kan? Kecuali orang kita mana pun apa? Apa mana pun? Saya kembangan. Saya kembangan. Tak ada taman kat sini. Saya kembangan. Ya. Kalau memang kita zikir banyak tu sebab tahlil tu. Kedua makan sebab tuan rumah tu memang niat sebab makanan tu orang. Dia kadang niat untuk arwah. Yang tu semua orang yang datang ke yang siap makan dulu. Orang sahabat bertambah banyak 5 orang. Ya, ingat Allah banyak-banyak. Ya, ingat Allah banyak-banyak. Yang salah dia ramai tak ingat Allah itu sama. Kemudian bergantung kepada Allah. Yang ketiga, dengan cara ini seorang hamba memiliki kekuatan jiwa dan tidak mudah putus asa dan kecewa kalau beriman. Satu bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan. Surah Al-Falaq ayat yang ketiga. Kebergantungan kepada manusia. Itu kan. Malaikat Jibril beritahu kepada Nabi itu suruh kosan itu lah tu. Kamu hidup dalam suka hati kamu karena sampai masanya kamu akan mati. Sayangilah, cintailah sesiapa saja suka hati kamu sampai masanya kamu akan berpisah dengannya. Dan ketiga, perbuatlah sesuka hati kamu sampai masanya kamu akan dibalas atas setiap perbuatan kamu. Dan disambung itu, kemuliaan seseorang mukmin itu adalah apabila bangun jadi waktu malam beribadah kepada Allah. Dan keperkasaannya pula adalah ketidakbergantungannya kepada makhluk yang lain. Maknanya dalam ini bersandarlah kepada Allah, bergantung kepada Allah, perbetulkan niat itu. Innamal a'malu binniyat. Sebab apa kali? Kerana Allah. Ini tak. Sebab apa kali? Allah bising. Bising ni kalau bila nak kahwin, tunggu bantu orang kahwin. Mak bising. Mak memang kerja bising. Seorang ibu, seorang isteri memang hobinya di rumah berceramah walaupun tak ada tajuk. Jadi kalau dia bising itu biasa. Bila nak kahwin, bila nak kahwin, bila nak kahwin, dah kahwin lah, bila nak beranak. Bila beranak lah, lelaki je nak kau. Bila lelaki nak perempuan, lelaki nak perempuan, beranak yang baca kau. Salah pula beranak. Jadi tak bising, dia bising. Yang soal tu kenapa tak kahwin? Kalau kawan habis kahwin memang tinggal saya betul. Yang kenapa tak kahwin? Umur sudah banyak kan bila tidak kahwin. Yang kenapa tak kahwin? Bawa untuk perempuan, bagi tahu. Susah nak jumpa orang yang jawab. Kenapa tak kahwin? InsyaAllah mak, saya kahwin ini kerana Allah. Biasa lelaki jawab kahwin kerana Allah ni biasa pula lelaki yang tak kahwin. Lopeng tak tahu tapi itu alasannya tu.
Sampai hati abang puasa jadi terutama abang, kenapa abang, kenapa? Kerana Allah. Boleh cuba lah, lapan tak tahu lah, boleh cuba. Ya? Bergantung kepada Allah. Lillahi ta'ala, semua kerana Allah. Saya ada satu buku, katanya hidup dengan bismillah. Satu buku itu, hidup dengan bismillah. Bismillah, maknanya niat kepada Allah. Kita kadang-kadang baca bismillah lah, dan minum air kan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, tapi tak sampai ke hati. Naik kereta, startnya Bismillahirrahmanirrahim. Start betul, Bismillahirrahmanirrahim. Tapi tak sampai ke hati, sebab dia jadi prosedur. Dia tak sampai ke hati. Ada itu, tak sampai ke hati. Dia kena maksud ini betul apa kita istilah lebih. Saya menggairahkannya bagi faham. Kau nampak sama-sama baca ni, dia kayak rumah romantik tu. Iya. Kalau lah nama bini aku pendapat juga mampus. Berhujah kau bagi alasan kenapa saya yang belum masak rumah ayah itu. Nampak kan? Jadi mana kata lillahi ta'ala, berhujah semua kerana Allah. Dalam rumah kerana Allah, sembahyang kerana Allah, masak kerana Allah. Macam contoh bulan Ramadan kan, bulan puasa. Orang berbuat bangun sahur jangan bohong. Bangun sahur tu, siapkan masak kerana Allah. Baca Quran bacaan kerana Allah. Aku masak ini kerana ya Allah. Niat kerana Allah dapat pahala ibadah. Bagi pula anak suami semua makan, dapat dia puasa. Sebab dia sambung kita, Allah izinkan jadi kekuatan untuk dia puasa. Ini masak mohon. Aku butuh mati mereka. Ya Allah. Apa macam tu? Jangan orang paling senang masuk syurga, tapi kenapa kalian dapat mempertikaikan? Aduh, jadi salah. Tak ada satu yang sempurna, tapi kita hidup nak menyempurnakan. Mana yang isteri kurang, kita cukupkan. Faham? Mula satu mana yang tak cukup, kita cukupkan. Macam lagi salah juga aku cakap. Mana yang isteri tak cukup, suami perlengkapkan. Mana yang suami tak cukup berkeperluan, isteri sempurnakanlah. Saya tak sebut pasal kahwin, saya sebut pasal mengenai. Janganlah sangka buruk. Umpamanya dia tak membunuh, dia tak mencuri, dia tak mati, tapi satu buruk tak dibuat. Mana yang suami tak cukup, kita cukupkan lah. Kita mikir. Kalau tu kita fikir, tak ada benda lain tu. Ya. Kemudian sentiasa mencari peluang berbuat baik pada makhluk dalam bentuk ucapan maupun perbuatan yang ikhlas. Tangan kita ni buat benda-benda baik. Contohnya kan. Contohnya surau mencegah kampet kapal. Ingat tiba-tiba ada dinding cermin, sliding door. Ekon 1, 2, 3, 4, 5, 6 ekon, semua on, dipeh pun on, itu buka sojud sampai ke jalan. Jadi tuan-tuan sekalian, yang paling besar dan mustahak kita nak jaga institusi surau, institusi ibadah kita ni, kena ada maintenance yang baik. Aktiviti mesti dijalankan dan digerakkan. Tuan-tuan tahu datang, tuan-tuan tak tahu dia orang mesyuarat berapa kali ni nak panggil penceramah.
Penceramah topahnya siapa tu? Saya tak cakap saya. Ya. Jadi tuan, kalau nampak tabung, tolonglah sumbangkan. Jadi saya mohon dengan lafaz yang mulia, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini saya melancarkan tabung program dakwah dan aktiviti surau Al-Yakin Seri Kembangan. Jadi saya mohon kepada wakil penghulu surau untuk menjalankan kutipan bagi tabung program ini. Mana tabungnya? Mana penghulu? Mana ni? Dah ada? Oh, tak pernah tu. Jadi nampak apa lagi? Apa nak cakap? Bertindaklah kalau macam tak bergerak kan? Bagi-bagi. Dah, lalu sekali. Kalau tak ada duit RM10 masuk satu. Tak ada satu, kan? Dua tenggelam tangan rantai mana ada masuk dalam. Kalau tak ada kan bagi handphone tu, tahulah jadi surau komen dan hantar kepada Azhar Telekom. Bagi semangat cik. Yang paling tak tahan di lubung semangat ni orang lelaki dulu. Mereka tu tak ada poket. Kalau yang lakon bawa transfer tak mau. Nanti transfer dekat akaun bank surau Al-Yakin di Kembangan. Mengalir palo, orang rugi kalau kita tak sembahkan. Ya. Jadi mana kata dari berdoa buat baik, sebab bila buat baik bagi semangat dia akan memberi ketenangan hati. Di mana Allah SWT tidak ada kebaikan dalam kebanyakan bisikan mereka kecuali bisikan dari orang yang menyuruh manusia untuk bersedekah atau membuat kebaikan dan ketaatan atau memperbaiki hubungan di antara manusia. Barang siapa melakukan hal itu kerana mengharapkan keridhaan Allah, niscaya telah kami akan berikan padanya pahala yang besar. Surah An-Nisa ayat 114. Buat benar-benar baik. Kemudian begitu juga tidak banyak angan-angan tentang masa depan dan tidak meratapi masa silam. Fikir tapi jangan khawatir. Jangan banyak berangan-angan terhadap masa depan. Masalahnya kita lemah banyak cita-cita. Kalau kita buka kitab Minhaj Al-Abidin daripada Imam Al-Ghazali, Allah melarang kita banyak cita-cita. Kalau hidup pagi jangan cita-cita hidup sampai petang. Kalau hidup petang jangan cita-cita hidup sampai malam. Kalau hidup malam jangan cita-cita hidup sampai esok. Hiduplah seadanya. Tapi ayat kita selalu hidup. Tak nak kayu dan si baik aku dah tempat pagi raya besok mesti bukan orang tengok aku pakai baju. Soalan confirm kehidupan ni pagi raya. Itu cerita ni. Jangan panjang cerita-cerita. Kau tengoklah rumah aku untuk tahun ni jadi macam mana. Belum tahu lagi. Ya? Dan tengok kan. Kemudian kalau kita telah memikirkan masa depan yang belum pasti, ia akan menimbulkan rasa gelisah dan kesukaran yang belum tentu datang. Juga tidak terus menatapi kegagalan dan kepahitan masa lalu karena perkara berlaku tidak mungkin dapat dikembalikan semula. Rasulullah SAW bersabda, bersemangat untuk memperoleh apa yang bermanfaat bagi kamu dan minta tolonglah kepada Allah dan janganlah lemah. Bila menimpa sesuatu dan perkara tidak disukai, janganlah kau berkata seandainya aku melakukan ini dan saya akan begini dan begitu. Tapi katakanlah Allah telah menetapkan dan apa yang diinginkan dan dia akan lakukan. Sesungguhnya kalimat seandainya itu membuka kepada syaitan, membuka amalan ruang kepada syaitan. Hadis riwayat Muslim. Kalaulah aku macam ni, tentu tak macam tu. Kalaulah aku datang awal sikit, tentu tak kena hujan. Jangan cakap itu. Ya. Kemudian melihat kelebihan bukan kekurangan. Kita ni manusia, suami manusia, isteri manusia, anak manusia, tak ada yang sempurna. So gomok-gomok ikan ada tulang, so kuih-kuih ikan ada isi. Sebaik-baik orang ada kelemahan, seburuk-buruk manusia ada kebaikan.
Kalau kita pilih nak pandang kebaikan, insya-Allah jumpa. Pilih nak cari keburukan, tak boleh jumpa. Maka tepuk dada iman tentang nak pilih. Isteri bersalah, pandang banyak dengan kebaikan dia ketika. Suami bersalah, perempuan tolonglah, fikir banyak lagi kebaikan dia. Ya, jangan sibuk buka mana. Sampai bila-bila tak boleh move on, kata orang sedikit kemarin. Ya, macam tu. Jangan mengharapkan ucapan terima kasih bukan usaha tak. Kita perlu ikhlas. Kemudian sebagai orang tua, sebagai suami isteri mak ayah, tunjukkan teladan yang baik kepada anak-anak. Kau jangan usaha kesial. Sambil dia sound anak lahir lagi dah diajar supaya dia mulut dia tu kan bercakap yang baik-baik, sentiasa buat baik. Maka dibawa minggu imam, minta imam tahnik dan baby itu. Tahnik ni lahir-lahir dah boleh tahnik dah. Seawal minggu pertama tu boleh tahnik. Jangan lama bodoh. Pada sekali tu saya ceramah kat Tanjung Karang, orang tu dibawa anak suruh tahnik. Dah berdiri dah tu. Segala penceramah datang semua dia tahnik anak. Dah bosan dah ni, tak boleh. Mesti kau tak boleh. Tahnik. Kita disunatkan tahnik tu sampai kelahiran. Kalau boleh cepat-cepat 2-3 hari tu dah boleh dah tahnik. Hari pertama, kedua boleh tahnik dah. Disunatkan hari ke-7 bagi nama yang baik-baik. Hari ke-7 ini bolong. Oh, bahasa Arab dah ada nama. Ambil maka tulis dia bolong. Disunatkan bagi nama yang baik-baik. Ini berapa kita compare nama kita ni. Nama abang Yahya, nama saya Mahani. Nama anak kita Yamaha. Itu nama Jawab tu. Maznah Daud, Mazdah ada. Tak nama yang baik-baik. Dan kita disunatkan hari ke-7 tu buat nikah. Tapi kalau tak mampu, siapa kata buat nikah mesti ada duit? Nikah ambil daging tu cari orang yang pandai masak. Kalau masak kan masak manis, jangan masak podeh. Masak mandi, buku-buku kaki-kaki hantar mahir dia. Nikah tu. Tu maksudnya. Faham? Ya, kenduri itu kemudian tak nak kenduri pun tak apa. Tak ada duit buat kenduri. Oh, kenduri supaya kekak. Ya. Tolak. Baik itu kalau nak tahnik budak tu cari imam yang tak rokok. Ini imam bisa rokok. Dari ini dah berbeda dah. Dia kami petang. Buat kawan tu ambil, dia ambil di rumah tuan. Di rumah dia tolak. Dia letak ke dalam budak tu bawa pergi. Baby tu berdoa ke hati dia, kayak bisik ke hati. Ini dan dia ni. Ya. Imam mau buat bagi dia. Iya, yang baik-baik. Didoakan. Paling simple alam nasyrah. Ayah kamu boleh. Bismillah. Alam nasyrah. Bukan tengok baby tu, tengok handphone baca. Tak apa lah. Bukan. Kan tak boleh. Buat tani. Tunjuk teladan yang baik. Ayah, bismillah. Ya, baik. Ingat tak dulu masuk kecil-kecil tu. Keluar gambar bercium dekat sini. Tutup kata. Ayah marah. Tutup. Ayah tengok. Tutup. Ya. Teladan yang baik. Ayah tengok mana? Ayah nak tengok dah sudah dulu. Ya. Tengok teladan yang baik. Ayah hanya cakap yang baik-baik.
maka anak pun cakap baik-baik. Ayah datang duduk diam, dia keluar. Anak untuk duduk diam. Ayah harus bayar, anak pun bayar. Anaknya azan, tak lama betul anak dia pun. Ayahnya azan, tak lama anak pun ikut azan. Dia tengok ayah jadi imam, tahu nanti aku pun jadi imam. Apa anak jadi imam? Kita buat pertandingan azan, kategori maghrib dan kategori subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subuh. Maghrib dia Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebab bincang budak berbola lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sama-sama kata. Betul. Asyhadu an la ilaha illallah. Subuh. Asyhadu an la ilaha illallah. Betul, banyak rezeki. Ya. Rasulullah, hayya 'alas shalah. Tegas sikit. Kalau maghrib, hayya 'alas shalah. Betul. Panjang lah sikit. Tak mau dah. As-salatu khairun minan nawm. Tidur. Subuh. Ya, baru dah pagi, semangat orang. Kadang bila lagi subuh macam sini tak ada masalah sebab saya difahamkan subuh pun memang macam ni sebenarnya. Terlalu banyak dulu. Bila kadang-kadang nak azan tengok Allah Sati dia Allah itu pun cerita yang salam sajuk. Ada azan salam sajuk, orang tak keluar rumah masuk dalam balik. Tak jadi dia boleh menyeramkan azan. Masuk yang bilang tadi ada tak sajuk? Yang kawan tu masuk nyawa kat saya di luar ni. Tak bawa orang. Ini mau aku jadi imam juga. Balik dah. Betul. Kan? Tuan-tuan dapat imam berjaya berbuat sendiri. Datang dan datang. Bagus. Imam muda atau imam lama atau dia kata kombinasi yang terbaik. Datang. Iya, datang. Iya. Sembahyang berjamaah berapa kali ganda daripada dia? Pada berapa? Kita tahu. Ayah ajar dia. Tapi kenapa tak ramai? Sebab pahala tak nampak. Kena tak tahu. Kemudian curahkan kasih sayang, luangkan masa bersama Nabi pun sayang. Nabi yang sekali itu Nabi Nabi bermain dengan cucu dengan anak dia. Nabi jadi kuda. Anak cucu dia main di pegang-pegang kepala Nabi. Rasulullah dia pegang main kepala itu. Sahabat-sahabat tengok. Lepas tu dah main-main bola-bola tu, tiba-tiba semua berbaris. Semua Nabi cium dahi seorang Nabi cium. Menangis sama aku pun tak pernah cium anak aku tu. Apa Nabi bilang? Alhamdulillah.
tapi tidak menyayangi, tidak layak untuk disayang. Sayang kali dua begitu. Cakap dengan istri itu. Itu dia waktu tempat terakhir Nabi kan. Apa Nabi suruh? Sebagaimana kamu punya hak atas istri kamu juga punya hak atas kamu. Apabila hak istri kamu disempurnakan, maka taklah kamu menyempurnakan haknya. Apa haknya? Hendaklah kamu memberi makanan dan pakaian dalam suasana kasih sayang, bagi nafkah mesti dengan kasih sayang. Bukan, nah, duit, bagi nyemak berkurang. Tak, wahai istri itu, menyinsabli ceramah Syamsul debat dengan tadi. Sebilah kiranya kau menerima wang nafkah pada bulan ini, menjanji mulai saat ini tidak akan sekalipun amal nafi dan hak istri waktu dapatkan hak. Istri apa? Susah jadi abang. Ambil tetap ambil. Dia dalam abang. Sakat itu kita yang dia yang bukan masalah itu. Kalau suami mampu bagi sikit, syukur. Abang, makasih lah bagi. Dia mau bagi duit ini, dia mau beli belanja tak? Dia mau tak beli belanja, cuma itu mesti anak lah. Abang, ada abang cari dia risau. Doakan abang. Kalau ada lebih, abang bagi lebih. Abang, setiap hari tak pernah jaga doakan abang. Ataupun suami mampu bagi. Nah, ambillah tak adalah banyak sangat, 2,000. Setuju orang-orang? Itu dalam contoh dan nampak matematika. Itu belum betul-betul lagi kan? Macam ni semua kata tak ada contoh. Tapi kalau suami bagi istri yang terima kasih, alhamdulillah. Ataupun suami yang bekerja atau istri yang bekerja, dia boleh. Abang tahu kan saya kerja tak publiknya abang simpan. Abang simpan ke kau begitu. Saya tak nak, saya pandai cari sini. Yang penting abang jaga kau begitu. Okey? Orang lagi jangan risau, itu takkan berlaku. Kalau bagi memang diambil, tak ada mana orang pulang kan. Percaya orang. Dia orang pulang kan, memang tidak ada. Jadi laki-laki yang memang itu, tahu tak apa. Ya, itulah kasih saya. Mencari rezeki sangat mencabar. Kadang-kadang mak ayah hari ini terlalu sibuk. Kalau sibuk sama mana pun cari masuk. Ya, macam saya kan ada hari-hari yang tiba-tiba tak tahu siapa atau minggu malam kuliah buat kerja di tepi makan. Ini makan jangan ada orang tipu. Ya. Anak nak makan apa? Tanya anak ni nak makan apa? Anak dia makan apa? Makan kol. Si goreng lama, si goreng patai, si goreng kampung, sup ekor, tom yum soto, tom yum seafood. Kita siapkan 14. Perempuan, nak makan tak? Kan cakap rasa. Biasa betul. Perempuan memang rasa 3 je. Masak, masin, manis. Rasa keempat, orang lelaki rasa paling payah. Lain macam rasa. Rasa keempat tu rasa lain macam. Bila dah bayar, yang lagi lain macam masuk dalam kereta, dia tanya, berapa lah? Berapa? Sakit dia pilih. Awak dah lain macam tu. Berapa? Ada orang cakap berapa? 138. Murah. Ada lain macam tu. Ini dia lain macam. Jadi 4 rasa keempat rasa lain macam. Bayar kalau orang makan kita kawin sampai 10 lebih seekor ikan. Itu lagi macam-macam rasa. Kemudian memberikan pendidikan agama dan orang yang mencukupi pendidikan agama dan bagi mesej-mesej. Paling senang ikut Nabi. Nabi baik, anak kita pun jadi baik. Saling hormat satu sama lain. Wujudkan saling sikap saling hormat. Kalau mak ayah dia memang menjadi bercakap, anak kata juga. Kalau anak pun menjadi cakap dengan mak ayah dia. Kan saya cakap di awal tadi, siapa aja anak orang aja, mak ayah aja, tak sedar. Itu sebabnya hati-hati cakap dengan anak, tak boleh cakap sempurna. Itu suruh tengok.
Salam cium tangan macam mana, patuh, hormat guru macam mana, pesan ke anak. Pokok sena tepi sepadan anak tupai menempang lagu pencegahan nyawa daripada baulah putus betul pesan ke anak. Ingat pesan guru untuk mana usul buat guru tak bagi buat jangan perempuan datang daripada geladi Cina sekejap kita berkarang macam manalah ilmu nak menjadi kalau sudah dilanggar pantangan Allah itu kan betul hormat menghormati kerahkan komunikasi satu sama lain berbual berbincang bertukar-tukar pikiran dan ayah ajar solat macam ni yang kata macam mana lepas tu macam mana ambil wuduk macam mana apa surah nak baca macam mana tahiyat dia kita tak sedar yang kita ajar itu sebab kita kena didik anak kita mengaji Quran kita beralih bantah kita ajar dulu sebab bila kita ajar dia kena huruf baru hantar dekat guru sebab apa orang tu buat macam tu sebab paling tidak bila anak tu besok membesar dia mengaji je kita dapat pahala setiap huruf jadi kenalan sebab kita yang mula-mula sebab ya kita dah mati ni dalam kubur ni kita dalam kubur anak kita yang mau kahwin dekat mesti dia ya esok pagi kita solat subuh berjemaah tiba-tiba pun kenapa ingat arwah itu tak pernah tinggal solat subuh berjemaah pahala mengalir kat situ sebab kita telah ada sembahyang malam ini kan pertama besok kita karaoke nak arwah dulu tak tinggal karaoke petang jemaah abalo tu kan banyak hidup baik dia aja. Ya, jadi juga orang sekalian dalam hidup kita ni dalam keluarga kita menyaksikan tadi hidup sementara. Jadi penting ni kita faham. Nabi aja anak-anak Adam kalau diberikan dua lebah emas dia saya minta lebah dia hidup tak pernah cukup. Itu cabaran dia. Jadi jangan sibuk nak kerja kaya, kerjalah bahagia. Satu hari nanti kita akan sedar bahawa semua perkara boleh dinilai dengan hati. Kedua, Nabi pesan juga dalam hadis yang lain, cari rezeki yang halal itu cukup buatkan. InsyaAllah bahagia. Kerja kampung, kerja tukang kebunnya, kerja kilang, kerja office boy, tapi halal, anak insyaAllah cukup berkat. Seterusnya Nabi sebut dalam hadis tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah memberi lebih baik daripada menerima berhentilah jadi suami isteri yang sebut saya tak pernah dapat berhenti cakap dan berilah berhenti insyaAllah berganda-ganda lebih Allah nak bagi kita. Seterusnya Nabi cakap manusia yang paling kaya boleh kaya pun Nabi sebut manusia yang paling kaya adalah manusia yang merasa cukup dengan apa yang dia ada. Jadi dalam kehidupan kita ni kita jangan sibuk nak kerja dunia tapi kerjalah akhirat. Dalam surah Asy-Syura ayat 20 Allah beritahu barang siapa yang mengejar keberuntungan akhirat nescaya kami akan tambahkan keberuntungan itu. Maknanya dunia pun dapat. Namun barang siapa yang mengejar keberuntungan dunia nescaya kami akan berikan sebahagian saja dari keberuntungan dunia itu dan akan ada satu bahagian untuk dia akhirat kelak. Mana? Jadi akhirat dunia dapat, dunia dapat sebahagian, akhirat langsung tak dapat. Jadi cukuplah sekadar saya faham dengan mata cara memandang tepat dan tak hati memanjangkan masa tak boleh dilanjutkan lagi. Tapi insyaAllah kalau ikutkan boleh panggil banyak lagi nak cerita ni mana kita panggil lagi kita target dalam bulan 6 atau bulan 7 bulan 4 Lok tu sebenarnya kita buat dua Syamsul Bat dan Syamsul Allah kita buat masa tu saya rasa dengan sumbangan malam ni dah boleh kita buat dua tingkat orang bagi sumbangan kalau tak bawa duit malam ni ambil tingkat boleh pakai AJK transfer buat subuh besok sedekah subuh. Sebab Nabi bagi formula siapa nak dimurahkan rezeki jangan tinggalkan dua amalan ini. Pertamanya solat sunat 2 rakaat sebelum subuh, yang kedua adalah sedekah subuh. Transfer dengar Allahu Akbar transfer akan baik transfer
surah Al-Yasin. Ya. Jadi rasa cukup lah saya. Yang penting kejar kebahagiaan, ikut jalur Islam. Dengan dilayan mana-mana yang memudah keluar. Ya. Jadi dengan ini tuan-tuan sekalian, ucapkan terima kasih banyak dan sudah mengundang saya pada hari ini 4 orang. Jadi di mana rumah penghulu kayu putih dari papan, anak-anak itu dan musuh putih pasir, makalah menjadi indah. Jadi makluman kalau tuan-tuan ada pemahaman masuk di luar sana ada satu kelompok baik, dan dia berbarang bukan untuk diambil tapi untuk dibeli. Jadi jangan main sawuk bawa balik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.